أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tuan pengurusi surau, yang saya kasihi tuan imam, Tuan Bilal, AJK Surau, Biro Dakwah Surau. Yang saya sayangi dan saya cintai juga para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar dan seluruh warga Desa Mewah. Jika ada salah dan silap atau terkurang daripada saya, mohon diberikan teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Okay, pertama sekali saya minta maaf lah, 2 kali saya tak dapat datang dekat surau tuan-tuan. Hari tu saya demam kali pertama, selang seminggu lepas tu dapat tarikh baru. Minggu lepas wiper pula daripada Shah Alam. Start hari pertama nak hujan tu, wiper kereta sebelah kanan patah terus, memang tak nampak apa. Telefon Ustaz Hasan, Ustaz tak boleh nampak macam mana. WhatsApp dia tak boleh macam mana. Nak jalan macam mana pun tetap tak nampak juga. Jadi minta maaf tuan-tuan, bukan sengaja. Tak sengaja. Okey, yang kedua saya minta maaf juga. Walaupun tajuk kita hari ni hidup selepas mati episod yang kedua, sepatutnya saya cerita dekat tuan-tuan 6 bulan yang lalu. Banyak kali datang sini ya kan. Tapi hari ni saya tak cerita lagi tajuk tu dekat tuan-tuan, sebab alang-alang duduk dalam satu Muharram ni, hijrah ni, 2 lah bulan ni. Hijrah ni, suka saya nak share dengan tuan-tuan sedikit asal usul hijrah tu datangnya daripada mana. Macam biasalah tuan-tuan dah kenal saya dah. Saya memang pendirian saya takkan cerita benda yang sama. Mungkin tuan-tuan ingat cerita hijrah ni, saya nak cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Itu ustaz lain lah cerita nanti. Kita ambil poin penting macam hari itulah. Saya kata saya tak cerita berapa bahagian korban apa semua. Saya cerita sejarah korban tu datang daripada mana. Dia bermula sejak zaman Nabi Adam, turun beberapa orang Nabi, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita ambil poin-poin penting sahaja hari ni. Okey, jadi tuan-tuan, tajuk kita hari ni adalah hijrah satu pengorbanan. Alhamdulillah, rezeki tuan-tuan. Sebab sebelum ni saya ceramah kat sini juga, tajuk dia sejarah korban. Tapi kalau tuan-tuan tengok tajuk tu, hijrah satu pengorbanan, maknanya tajuk hari ni gabung dengan tajuk yang lalu. Tapi tuan-tuan, bukan sengaja saya buat macam tu. Kalau tuan-tuan tengok, Allah sebut dalam Al-Quran, bulan walau macam mana maju dunia sekalipun, bulan tetap ada 12 bulan. Dia tak boleh ubah. Dunia maju macam mana, surau tuan-tuan terapung macam mana pun, nanti dah maju dah keadaan macam mana pun, perempuan tetap mengandung 9 bulan 10 hari. Dia tak boleh ubah walaupun maju macam mana pun. Samalah. Tapi ada orang tanya, ada tak benda yang besar yang boleh diubah? Hari tu saya beritahu kat tuan-tuan, apa dia? Masa boleh diubah. Masa? Tuan Dr. Mahathir pernah ubah masa Sabah dan Sarawak 30 minit. Saya tak ingat cepat ataupun lambat. Poin dia ubah masa. Perubahan masa tu berlaku tak? Berlaku. Dia ubah masa untuk sama dengan semenanjung. Tapi tuan-tuan, bulan maju macam mana pun tetap tak boleh ubah.
Dia tak boleh kahwin hari ni esok dapat anak, tak boleh. Dia mesti melalui fasa dia, bulan tetap ada 12 bulan. Dia tak boleh cepat. Dia tak boleh, okey, tahun ni pilihan raya contoh. Okey, tahun ni pilihan raya kita bagi cepat sikit lah, 1 tahun 6 bulan, boleh tak? Tak boleh, sebab dia berlawan dengan ayat Allah. Tak boleh. Okey, jadi tuan, bulan tetap ada 12 bulan. Tapi tuan-tuan, dalam 12 bulan tu, tuan-tuan tengok Allah susun satu-satu. Tengok, Muharram bulan sekarang, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, sampailah Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah tu bulan yang lalu, bulan lepas, ada peristiwa apa? Peristiwa korban. Sini buat berapa ekor korban? 10 ekor korban. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa peristiwa pertumpahan darah tu, sembelih kan, tumpah darah tu, sembelih tu, pengorbanan tu berlaku di hujung tahun? Kenapa tak ada di awal tahun? Kenapa tak ada di dalam bulan Syaban? Kenapa tak ada di bulan Zulkaidah? Tapi kenapa ada dalam bulan Zulhijjah? Kemudian Allah susun pula, lepas peristiwa pengorbanan masuk balik hijrah. Lepas orang berkorban, masuk pula perubahan diri untuk berubah menjadi baik. Mesti ada sebabnya. Allah bukan saja-saja buat itu, mesti ada sebabnya. Okay, jadi tuan-tuan, alang-alang cerita pasal hijrah ni tuan-tuan, saya nak share sikit 2 kisah ni dekat tuan-tuan. Ni boleh compare lah dengan hijrah kita ni. Sebab maksud hijrah ni, senang cakap, hijrah bermaksud dari segi Islam, bermaksud perpindahan tempat ke tempat. Maksudnya Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, saya cerita lagi, ada nabi nabi lain yang berhijrah juga ada. Bukan Nabi Muhammad seorang saja, banyak nabi yang berhijrah juga. Okey, hijrah dari segi Islam, perpindahan tempat ke tempat daripada Mekah ke Madinah. Baik. Hijrah dari segi hadis pula adalah perubahan sikap ataupun akhlak daripada buruk menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Itu hijrah. Dan tu yang kita nak tekan hari ni. Yang ketiga, hijrah dari segi Al-Quran. Ada perkataan hijrah, Allah sebut hijrah dalam Quran ni. Saya tak ingatlah ayat berapa, nanti saya share lah dekat Ustaz share kat tuan-tuan nanti ya. Ayat berkaitan seorang itu bila dia berhijrah ke satu tempat, Allah akan luaskan rezeki dah. Maksud hijrah dari segi Al-Quran, Allah luaskan rezeki. Contohnya macam tuan-tuan lah, tak semua orang duduk dekat desa mewah ni semua orang desa mewah, orang KL Selangor. Ada juga yang dalam ni asal usul dia Kelantan. Ada orang kat sini asal usul dia Pahang, tapi bila dia kerja kat sini, tengok, dia hijrah daripada Kelantan, dia hijrah ke sini, dia kerja dekat sini, Allah buka rezeki dah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi maksud hijrah Quran tu luaskan rezeki. Itu sikit intro. Cumanya saya tak nak masuk lagi yang tu. Saya nak share kat tuan-tuan tentang 2 kisah ni. Kisah ni, tapi tak apalah ni, sebab ada rakaman ni, saya nak ambil peluang ni untuk nak potong masuk dalam TikTok. Sebab sekarang agak orang suka main TikTok kan, kena potong. Tuan-tuan tahu tak mulianya orang yang datang ke masjid surau ni tuan-tuan? Sebab saya ada dapat tajuk ceramah tentang mulianya orang yang duduk masjid surau ni. Apa dia? Tuan-tuan, ada seorang lelaki, budak lelaki di zaman pemerintahan Saidina Umar. Maknanya Nabi dah tak ada lah, Sayyidina Abu Bakar pun dah tak ada, Sayyidina Umar naik jadi pemerintah. Tuan-tuan tahu kan perangai ataupun akhlak Sayyidina Umar ni macam mana? Garang dia macam mana, tegas dia macam mana. Saya tengok kisah ni, patutlah budak ni macam ni. Sebab Sayyidina Umar pun lagi power daripada dia. Kenapa? Budak ni setiap hari dia akan pergi masjid, terutamanya waktu subuh. Dia bangun pagi dalam pukul 5 lah, kita buat cerita lah, dalam pukul 5 sukunya tu, subuh masuk 6:03 kan. Dia bangun awal, dia mandi, dia pakai jubah, dia pakai kopiah, dia pakai kasut, dia pun berjalan kaki pergi ke masjid. Jalan lah. Bila jalan-jalan, yalah tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar mana ada jalan tar lagi, tak ada apa lagi, mana gelap gelita time tu, pagi tu. Bila jalan-jalan, dia lalu ada beberapa lubang kat situ. Dia cuba mengelak lubang, tak kesampaian juga. Satu kaki jatuh dalam lubang, sekali dengan badan dia jatuh dalam lubang tu. Baju dia basah, kena lecak. Lecak ni bahasa sini kan,
Bahasa utara ayat acak. Ayat acak boleh faham lah. Bukan tu, bukan ayat dalam jak. Ayat acak, lecak lah, lecak. Lopak air tu kan, jatuh dalam lopak air, baju dia basah. Bila basah saja, dia buat apa? Ni waktu subuh ni, bukan waktu zuhur. Tuan-tuan, kita bukan budak tadi, kita yang zaman sekarang ni start motor pukul 7.30. Orang dah azan dah kat sini. Dengar orang komat dah ni, start motor 2 kali tak hidup. Starter punya masalah kan. Dah mula tak seronok lah. Dah sekali semayang kat rumah. Tu kita 2 kali start motor tak hidup waktu zuhur. Ni budak ni waktu subuh kan. Dia bangun balik, dia balik rumah, dia mandi kan. Dia mandi, dia siap balik pakaian baru, dia pakai kopiah balik, dia jalan nak pergi masjid balik. Tu saya kata tadi, kalau kita memang tobat tak amal lah. Dia start tak payah jauh. Kalau ada orang perempuan di sini. Betul tak? Orang perempuan pakai tudung lain sikit pun tak kenal, tak nak keluar lah. Susah kan. Kita baju kotor sikit dah tak nak datang. Tu saya kata tadi, start motor 2 kali tak hidup, tak nak datang masjid lah, tak nak datang surau lah. Tapi budak ni dia bangun, dia pergi balik kali kedua, dia jalan-jalan, prop, dia jatuh kali kedua. Dia jatuh kali kedua, basah baju dia, kotor lah baju dia. Dia naik balik, dia balik rumah dia, dia mandi, dia pakai pakaian elok-elok, dia terus pergi ke masjid kali yang ketiga. Kali yang ketiga dia jalan-jalan, dia nak jatuh. Ada seorang lelaki pegang tangan dia, seorang pakcik pegang tangan dia. Tak jatuh lah dia. Jom ikut aku pergi masjid. Pakcik tu membawa jalan-jalan sampailah depan pintu masjid. Budak tu naik atas masjid, pakcik tu duduk dekat luar bawah tu. Budak tu kata, "Cik, jomlah kita semayang sama-sama. Semayang kat masjid ni dapat banyak pahala." "Alah, kamu semayanglah dulu." Pakcik bawa saya datang masjid, takkan pakcik tak nak semayang? Semayang kat masjid ni dapat 27 pahala. Kamu semayanglah dulu." "Pakcik, jomlah kita." "Hai budak, sebenarnya aku ni setan." Sudah. Ada orang kata kat orang luar, marah saya pula. "Dak, sebenarnya aku ni setan." Budak terkejut. Setan bawa aku datang masjid, macam mana ni?" Maka setan pun ceritalah dekat budak tu. Tuan-tuan, dia kata apa? "Wahai budak, sewaktu kamu jatuh kali pertama tu, aku ingat kamu nak putus asa untuk datang ke masjid. Rupa-rupanya kamu naik balik, kamu mandi, bersihkan badan kamu, dan kamu datang balik niat kamu nak ke masjid kali kedua. Rupa-rupanya time tu Allah ampun segala dosa kamu time tu. Dan aku tunggu kali kedua dekat tempat yang sama. Aku sengaja nak tengok kamu jatuh macam mana. Bro, kamu jatuh tempat yang sama. Tu kerja aku lah tu bagi kamu jatuh. Dan aku ingat kamu fed up, kamu putus asa. Rupa-rupanya kamu bangun, kamu naik balik, kamu balik mandi, kamu nak pergi balik ke masjid. Rupa-rupanya time tu Allah ampun segala dosa ahli keluarga kamu." Tuan-tuan, dekat sini menunjukkan apa? Kita belum sampai ke masjid lagi, baru on the way, Allah dah ampun segala dosa. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang nak datang masjid surau ni, dia tergolong yang Allah sebut dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah." Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang cintakan masjid Allah, datang ke masjid Allah ni termasuk dalam golongan orang yang amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Salah satu tanda. Jadi tuan-tuan, kali ketiga budak tu tanya, "Kali ketiga kenapa kamu selamatkan aku?" "Yalah, kali pertama Allah ampun dosa kamu, kali kedua Allah ampun segala dosa ahli keluarga kamu. Aku takut kali ketiga tu Allah ampun satu kampung nanti. Tu aku pegang kamu, aku bawa kamu pergi masjid." Jadi tuan-tuan, pengajaran kisah ni apa? Pengajaran dia ialah bukannya nak minta tuan-tuan naik motor buat jatuh. Bukan, sebab takut orang salah faham. Point dia dekat sini, niat nak datang masjid surau ni pun Allah dah ampun dah pahala. Allah dah ampun dah pahala kita semua tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan, yang kedua, ada beberapa masalah juga. Bila sampai ke masjid ini ada beberapa masalah. Masalahnya ialah kisah ni tuan-tuan boleh ambil dalam kehidupan tuan-tuan
sebagai seorang jiran, sebagai seorang AJK masjid, sebagai seorang jemaah, sebagai seorang seorang pekerja di pejabat, boleh ambil dalam satu organisasi kisah ni. Dan ada orang tanya dekat saya pernah nonton, ada video kot, ada orang viral lah gitu. Bila saya tengah ceramah kan, ada orang bangun, dia tanya, ustaz apa dalil-dalil kasihan. Lepas kuliah orang tanya, ustaz tak rasa sedih ke apa? Tu hak dia nak tanya. Kenapa nak rasa sedih? Mulut dia, mulut orang ni tak boleh buat apa. Tuan-tuan, miskin ke orang kata juga, kaya ke orang kata juga, ada anak pun orang kata, anak ramai orang kata, tak ada anak pun orang kata. Bagi duit dekat mak ayah orang kata, bagi duit sikit kat mak ayah pun orang kata, pakai jubah biru orang kata, pakai jubah hitam orang kata, pakai serban tutup telinga orang panggil Syiah. Ada orang komen kat Facebook saya. Dan pakai serban sebelah tutup sebelah buka, macam Syekh buka kan. Awak sakit ke sebelah tu? Kena juga. Semua tak kena. Berniaga burger orang kata, ustaz berniaga pun orang kata jual agama. Maknya jual, tak panggil budak jual agama lah, maknya jual sejadah. Tak kata lah pula. Apa ni ustaz jual sejadah ni, penunggang agama ni. Bukannya orang bagi free, kopiah pun kena beli. Semua benda tak pandai baca Quran pun orang kata, tu baca panjang-panjang tu imam tu menunjuk kat orang tu, kena juga. Lagi apa lagi? Tak pandai baca pun orang kata, tu nampak 69 tu baru nak start baca Iqra tu pun ulang alif alif bata, so lupa balik alif. Katalah, semua orang kata, semua benda orang kata, tuan-tuan. Tapi ada satu kisah ni, orang tanya saya macam mana saya pegang cerita ni, tuan-tuan. Ada seorang budak, setiap hari dia akan pergi masjid dengan ayah dia, sembahyang jemaah dekat surau desa mewah contoh. Jadi suatu hari tu ayah dia terkejut, anak dia jumpa ayah dia, ayah rasanya hari ni lah kot malam ni maghrib datang surau ni. Kenapa datang masjid? Dia cerita ni masjid, datang masjid ni lah kot. Kenapa ayah dia tanya? Taklah dekat masjid ni dia nampak ada beberapa grup dekat masjid ni. Satu, dia nampak, dia cerita kat ayah dia, satu, dia nampak ada 3 orang dekat belakang sembang politik. Tu kan ni nak mengundi dia sembang politik. Yang kedua, tidur kat belakang, tentang tidur kat belakang. Yang ketiga, main TikTok. Duk ustaz duk ceramah kan, baca kitab benar-benar dia duk main TikTok lah. Yang belakang duk mengumpat orang sebelah. Sebab apa tuan-tuan dia kata macam tu? Sebab dia nampak keadaan dekat masjid sama macam dekat luar. Jadi dia tak berminat nak datang lah. Dia ingat semua orang senyum macam malaikat lah, tak? Tapi tuan-tuan, ayah dia kata boleh kalau kamu tak nak datang ke masjid dengan satu syarat. Syaratnya ialah, contoh dekat sini, kamu isi dalam cawan ni air penuh, kamu bawa ke masjid esok sembahyang jemaah, dan pastikan air tu tak tumpah setitik pun. Kalau kamu berjaya, lepas tu kamu tak payah datang ke masjid dah sembahyang jemaah, sembahyang dekat rumah. Apalah, anak dia sahut dah jawapan, dia kata senang je ayah. Esok pagi subuh dia pun ambil lah cawan ni, dia isi air bagi penuh, dia pun bawa air tu pergi ke masjid. Dia fokus ke air tu kan, dia letak air tu, dia pun semayang sama-sama, dia dengar kuliah subuh. Lepas kuliah subuh tu dia ambil air tu, dia balik ke rumah, dia jumpa ayah dah. Tapi itulah saya tanya juga ke ustaz saya, ayah dia tak pergi masjid ke? Tak mungkin lah, tak tahu nak jawab, dia pun tak tahu nak jawab. Ayah dia tak pergi masjid ke? Mungkin ayah dia pergi masjid lain kot, mungkin lah kan. Sebenarnya bukan ada satu masjid lah. Ayah saya dah balik ni. Ayah dia tanya macam mana tadi kat masjid? Ayah, air setitik tak tumpah pun ayah. Ayah dia kata apa? Aku tak tanya air tumpah ke tak, aku tanya macam mana kat masjid tadi. Makna dia, berapa orang yang sembang politik, berapa orang yang tidur dekat belakang, berapa orang yang main TikTok, berapa orang yang menyembang tadi, berapa orang yang buat apa, duk maki-maki tadi ni. Allah, ayah tak perasan pula tadi. Sebab apa? Sebab duk jaga ni. Jaga ni. Makna dia yang tu lah yang ayah dia nak pesan. Tuan-tuan, kalau hidup kita asyik nak tengok orang sekeliling, hati kita takkan bersih sampai bila-bila. Kita akan nampak semua benda tak elok dekat orang. Macam tadi saya kata, semua benda tak elok. Ada anak pun orang kata, tak ada anak pun orang kata, semua orang kata. Jaga diri kita. Jadi sempena hijrah ni, saya nak ajak, jom sama-sama kita perbaiki diri kita sendiri
untuk menjadi lebih baik. Okey, jom kita mula balik hijrah tadi, boleh? Okey. Hijrah tadi saya kata perpindahan tempat ke tempat, iaitu Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinah. Tadi saya kata apa kata? Hijrah bukan Nabi Muhammad orang yang pertama hijrah. Orang yang pertama hijrah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berhijrah daripada syurga ke dunia. Syurga ke dunia, hijrah. Tapi tuan-tuan, kalau orang tanya kita, kita ni nak hijrah ni sampai bila? Hijrah ni sampai bila-bila? Dia tak ada ending dah. Ending dia ada, syurga lain sekali. Maknanya kita daripada alam roh berhijrah ke alam rahim. 9 bulan 10 hari, hijrah lah. Duduk dalam alam rahim pula, hijrah pula dalam alam dunia. Dalam alam dunia pula hijrah pula masuk dalam alam barzakh nanti. Lepas alam barzakh masuk alam akhirat, alam mizan, sampailah hijrah syurga ataupun neraka. Hijrah ni tak tahu sampai bila. Sama ada syurga ataupun neraka. Tapi tuan-tuan, Nabi Adam berhijrah daripada syurga ke bumi. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh daripada tanah Arab kan banjir, hijrah juga sampailah ke bukit Al-Judi. Allah sebut dalam Quran sampai bukit Judi. Dekat mana? Dekat Turki. Hijrah tak? Hijrah juga. Semua Nabi, hampir semua Nabi berhijrah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah tak? Hijrah kan, saya cerita kat tuan-tuan hari tu. Ibrahim bawa anak dan isteri kamu pergi ke Mekah. Daripada Palestin jalan kaki ke Mekah. Hijrah tak? Hijrah. Sekali dengan Nabi apa? Nabi Ismail. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Sekali tadi ni dengan ayat Nabi Lut pun hijrah juga. Sekali dengan Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub. Nabi Yaqub hijrah tak? Nabi Yaqub hijrah juga. Anak-anak Nabi Yaqub kan termasuk Nabi Yusuf. Ayah kami minta ampun, minta maaf ayah, selama ni kami bohong ayah Yusuf mati. Ayah Yusuf masih hidup lagi, dia jadi raja muda Mesir. Dia ajak kita pindah ke sana. Hijrah tak? Hijrah. Yaqub, Yusuf, Nabi Yusuf pun hijrah juga. Syuaib, Musa, Nabi Musa dengan Nabi Harun hijrah juga daripada Nanyan ke satu tempat, hijrah juga. Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus. Nabi Yunus hijrah tak? Hijrah juga daripada kena telan mulut ikan, dalam perut ikan tu, hijrah duduk di tempat yang lain, dia keluar. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan. Saya tak sempat masuk ni. Dah 7.30. 8.30. Azan pukul berapa? 8? 10 minit lagi lah. Lama juga no? Okey, tuan-tuan jangan duk tengok je ni. Risau pula saya. Okey. Jadi tuan-tuan, kita ambil satu kisah yang ada dalam Al-Quran yang sama-sama boleh kita improve, berubah diri kita menjadi lebih baik. Saya tertarik untuk ambil satu kisah, iaitu dalam satu surah dalam Al-Quran ni. Ada banyak surah. Ada satu surah yang menceritakan kepada kita tentang mimpi menjadi kenyataan. Satu surah juga menceritakan kepada kita daripada seorang remaja sampailah dia dewasa, iaitu surah Yusuf. Tapi saya minta maaf, saya cerita sepintas lalu sahaja, sebab semua orang dah tahu kisah ni, boleh? Sebab ada poin penting yang Allah Ta'ala sebut dekat sini. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Kamu tak tengok ke apa yang berlaku dekat Nabi Yaqub ketika mana Nabi Yaqub didatangi maut? Tuan-tuan, Al-Quran ni bukan turun dekat Nabi Muhammad saja. Al-Quran ni turun dekat Nabi Muhammad dan semua umat manusia. Makna dia, soalan Allah ni bukan untuk orang lain, bukan untuk Nabi Muhammad, untuk kita semua. Sebab Allah kata, am kuntum syuhada. Kamu tak tengok ke apa yang berlaku? Id hadara Yaqub al-maut, ketika mana Nabi Yaqub didatangi maut. Allah kata kepada kita, kamu semua tak tengok ke apa jadi dekat Nabi Yaqub bila dia nak mati? Maksudnya bila nak wafat. Okey, jom kita tengok sama-sama, boleh? Okey, tapi sebelum tu kita ambil kisah Nabi Yaqub dulu dengan Nabi Yusuf, boleh? Sepintas lalu sahaja. Tuan-tuan, dalam surah Yusuf juga, surah Yusuf adalah satu-satunya surah yang menceritakan kepada kita mimpi menjadi kenyataan. Tapi tuan-tuan, walaupun ada orang kata kita ni jangan berangan, macam saya berceramah dekat remaja baru ni, seronok lah tajuk ni, jangan banyak berangan. Berangan boleh, sebab dalam Quran pun surah Yusuf dia starting dengan mimpi ayat keempat. Ya abati inni
ra'aitu fil bukan kan? Itu ayat apa? Wahai ayahku, aku mimpi ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Aku mimpi 11 bintang termasuk bulan dan matahari tunduk sujud pada aku, ayah. Tuan-tuan, semua nabi sebelum dilantik menjadi nabi, semua nabi tu dia akan melalui fasa mimpi. Sama macam kita, Allah buat dekat kita. Tapi kita lain. Kita bila sampai akhir baligh, kita akan dapat satu mimpi juga, iaitu mimpi kahwin lah. Mimpi kahwin lah, mimpi kahwin. Tapi tuan-tuan, kenapa Allah bagi mimpi kahwin? Soalan saya, kenapa Allah bagi mimpi kahwin? Sepatutnya Allah bagi mimpi syurga teruslah. Kenapa Allah bagi mimpi perkara tu? Sebab mimpi ni penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Walaupun Allah bagi mimpi kahwin tu adalah satu tanggungjawab yang ada benda yang kita kena buat. Walaupun kita mimpi hari ni, mimpi umur 13 tahun. Mimpi umur 13 tahun, kahwin mungkin 33. Betul tak? Tapi kenapa Allah bagi mimpi tu? Sebab nak tunjuk kepada kita, mimpi tu punca awal-awal kamu kena tanggung dosa dan pahala sendiri. Makna dia, ada sebahagian orang di kalangan kita, bila dia dapat mimpi tu, dia buat tak indah ya. Padahal itu petunjuk Allah bagi kamu ada tanggungjawab sebagai seorang Islam. Sebab apa Allah bagi mimpi kahwin? Sebab kata ulama, kahwin adalah satu fasa yang ramai orang tewas pada masa tu. Tuan-tuan, hari tu saya beritahu kat tuan-tuan kan, Selangor hari ni 100 orang akad nikah, esok 70 orang akan bercerai. Ni saya detail sikit dekat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak berapakah umur orang yang bercerai tu? Umur dia daripada 18 tahun hinggalah 28 tahun. Ada yang kahwin tak sampai setahun, ada yang kahwin tak sampai 5 bulan. Tak tahu dah tuan-tuan. Main-main dengan talak pun ada. Bagi 1 juta kat bini dia. Tak tahulah nak kata macam mana. Punca apa? Punca hujannya. Ada. Petang tu nak rujuk, mana boleh rujuk balik lah. Tak boleh lah. Benda at-talaqu marratan, 2 je talak yang boleh dirujuk. 3 tak boleh lah. Jadi tuan-tuan, benda ni sebab apa macam tu? Saya tak nak kata apa-apa sebab saya pun baru 5 tahun kahwin. Berombak juga perkahwinan saya. Kalau tuan-tuan tengok balik, kesian tuan-tuan orang lelaki kan. Kahwin, aku terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kahwinnya RM300 ataupun RM1,100 tunai. Kahwin RM1,100 mas kahwin. Tuan-tuan tahu tak, isteri dia nak pergi tuntut cerai, berapa nilai dah? Tuan-tuan tengok sijil nikah dekat belakang tu, RM1 lah. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan Qamariah, 4 bulan 10 hari Qamariah kan, 4 bulan Islam kan, dan isteri pula pergi ke pejabat mahkamah syariah untuk filekan kat sana dengan jumlah RM1, tu dia nilai kita RM1 je orang lelaki. Tu saya duduk sembang dengan kawan saya, Allah sedihnya bini kita bagi mas kahwin RM1,100, mas hantaran RM20,000. Dia nak cerai dengan kita bagi RM1 lah. Kesian orang lelaki lah, ditindas juga lah. Tak apa lah, ni boleh potong lah, masuk TikTok ni nanti. Makna dia, saya pesan, saya ni mungkin saya boleh potong lah bagi kat kawan-kawan kan. Bukan saya kata saya bagus apa tak. Dalam keluarga saya pun ada berombak, dan saya pegang ada seorang pakcik ni pesan dekat saya lepas masjid kan, lepas ceramah kan, ada orang jumpa, dia kata, Ustaz muda lagi baru kahwin. Saya pesan, Ustaz ibarat duduk dalam satu perahu. Perahu tu duduk di atas lautan. Lautan tu mesti akan ada tsunami yang besar. Ustaz, kalau Ustaz terjun daripada, walaupun berombak, Ustaz terjun, ketahuilah Ustaz akan mati. Ustaz akan terjun tu. Maknanya dia apa? Kita kena perbaiki, melainkan kita tak boleh nak perbaiki langsung dah. Boleh kan? Okey, yang ni boleh potong bagi kat remaja. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, Surah Yusuf menceritakan daripada mimpi dia. Mimpi ayah aku mimpi 11 bintang termasuk bulan matahari tunduk sujud pada aku, ayah. Ayah dia kata apa? Kamu ni Nabi, jangan cerita kat abang-abang yang lain. Nabi Yaqub ada 12 orang anak, 10 daripada ibu yang lain, 2 orang daripada ibu yang lain.
Ada riwayat kata Nabi Yaqub ni ada 3 orang isteri, ada kata 4 orang isteri. Tak kisah, yang penting 2 orang daripada ibu yang lain, 10 orang daripada ibu yang lain. 2 orang ni Nabi Yusuf dan Bunyamin. Okey, saya laju tuan-tuan. Bila Nabi Yaqub tahu yang anak ada seorang ni Nabi, mesti dia ada perasaan kasih sikit dekat anak, lebih sikit. Sebab tu tak salah kalau kita sayang lebih sikit dekat anak yang lain. Tapi janganlah bagi nampak sangat tuan-tuan, sebab Nabi Yaqub buat benda yang sama. Tapi syaitan mula pecahkan rahsia ni tuan-tuan. Abang-abang yang lain kata, ish, Yusuf anak ayah, kita pun anak ayah juga, kenapa ayah sayang lebih dekat Yusuf berbanding kita? Nampak syaitan dah mula main. Dia ringkaskan cerita, dia orang pujuk Nabi Yaqub, ayah boleh tak kami bawa Yusuf pergi jalan-jalan? Ayah kata takut nanti serigala makan dia. Ayah, sebelum Yusuf dimakan oleh serigala, kami akan makan serigala dulu. Tu dia. Maknanya nak bagi yakin ayah, tak apa, bawa Yusuf elok-elok. Kata ulama tuan-tuan, sejauh mata memandang Nabi Yaqub nampak anak dia di jalan ramai-ramai tu, sejauh mata memandang, kata ulama, abang-abang dah mula tunjuk belang. Tunjuk belang ni dah tolak kepala, bagi siku, tendang dekat belakang. Dalam Quran sebut waqala kabiruhum, kata abang yang sulung. Dalam Quran sebut waqala kabiruhum, kata abang yang sulung. Dalam kitab sebut abang yang sulung ni nama dia Yaquza. Cukup semua, kita dah janji tadi. Kita tuan-tuan ambil dialog dah. Ingat apa? Tangkap dialog dah. Cukup semua. Kita dah janji tadi. Kita nak buang Yusuf dalam telaga sahaja, dalam perigi sahaja. Bukan nak bunuh Yusuf sampai mati. Maknanya kata ulama, abang-abang Nabi Yusuf pukul Nabi Yusuf hampir mati. Punya dendam tuan-tuan. Sebab kita janji bukan nak bunuh dia, kita nak buang dalam telaga aja. Kenapa pukul dia sampai nak mati? Maksudnya pukul hampir mati Nabi Yusuf tuan-tuan. Bila buang dalam telaga, sebelum buang tu dia orang buka baju Nabi Yusuf ni, letak dekat tepi. Allah sebut dalam Al-Quran bidamin kadzib. Damin tu darah, kadzib tu bohong, darah palsu. Dia curah darah palsu kat situ, dia letak, dia orang ambil baju ni, Nabi Yusuf duduk dalam telaga, dia orang sembunyi di satu tempat. Tiba-tiba ni saya laju tuan, dia ada dialog lagi tapi saya tak cerita lah, nanti tuan-tuan bincang dengan ustaz lain lah. Okey, tiba-tiba dia orang nampak ada rombongan daripada Mesir singgah dekat telaga tu. Rombongan Mesir tu nampak, waqala hadza bashar, waqala hadza ulam, ada budak ni. Dia angkat budak. Ulam ni budak tuan, bukan ulam yang kita makan tu. Ulam budak, angkat. Bila angkat, abang-abang Nabi Yusuf kata, oh alamak, ada orang angkat Yusuf lah pula, macam mana ni? Jom kita pergi ramai-ramai. Sampai saja, oh ni orang gaji kami ni, dah lama dah kami cari dia. Dia kata Nabi Yusuf orang gaji tuan, adik dia. Ni orang gaji kami ni, dah lama dah kami cari dia. Rupa-rupanya sembunyi dalam telaga ni, tak guna punya orang gaji. Padahal dah pukul kan tadi. Tuan-tuan, sebab tu dah kita bila mengandung, orang perempuan mengandung, kena baca surah Yusuf. Salah satunya macam 2 hari lepas saya tanya, kenapa baca surah Yusuf? Satu masjid jawab, sebab nak bagi handsome. Oh ya, tuan baca 1000 kali pun keluar muka orang Melayu juga. Hidung macam ni ya. Dia tak jadi panjang macam Trik Roshan tu, dia tak jadi. Dia macam ni juga orang Melayu, baca 1000 kali pun. Sebenarnya baca surah Yusuf ni handsome tu satulah. Satu lagi untuk bagi tahu dekat anak dalam perut ni, ingat elok-elok, lahir dekat dunia nanti adik-beradik pun akan bergaduh. Tentang bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh saya pun ada juga bergaduh dengan adik-beradik. Sama aja. Sebab tu surah Yusuf mengajar kita macam mana nak selesai pergaduhan tu. Salah satu dia ialah dengan minta ampun dengan Allah. Jadi kita tengok sama-sama. Ni boleh lagi ke kuliah kan? Azan ke dok lagi ni? 7.40, lambat lagi lah, 2 minit lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, bila kata apa tu, rombongan tu kata apa tu, kamu nak buat apa dengan budak ni? Dalam Quran sebut apa? Bisamanin bakhsin. Kami jual dia. Jual adik dia tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran bisamanin bakhsin, dengan nilai harga terlalu murah. Jual. Bila jual saja terpisahlah Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Dia orang balik ke rumah tuan-tuan. Biar Nabi Yusuf sampai ke Mesir dulu, kita tengok Nabi Yaqub kat rumah. Dia orang balik ke rumah ayah dalam keadaan Allah rekodkan dalam Al-Quran apa dia? Aisya'an yabkun, pura-pura menangis. Allah kata pura-pura menangis, buat-buat menangis. Ayah, Yusuf kena makan dengan serigala ayah. Ayah dia kata, aku dah pesan dah tadi. Ni ayah, bajunya ayah, ada lagi kesan darah. Ayah dia tengok baju ni tuan-tuan. Apa-apa masalah kita dengan anak-anak kita, katalah macam mana Nabi Yaqub kata pada anak dia. Dia tengok baju anak dia,
Dia terus menangis dan dia kata, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku serah segala duka cita aku semua pada Allah. Tuan-tuan, kenapa dialog ni ada dalam Al-Quran? Kenapa? Sebab Nabi Yaqub tahu yang anak dia sebelah 10 orang tadi tu tipu dia. Yalah, anak dia kata Yusuf kena makan dengan serigala. Lepas tu bagi pula baju pula ada darah, baju pula tak terkoyak. Serigala apa pandai buka petang baju. Makna dia tahu apa? Dia tahu yang anak dia tipu dia. Dia menangis kenapa? Sebab dia rindukan anak dia. Kalau anak mati, anak aku mati, mesti ada kubur dia dekat mana. Yang ni masih hidup, tak tahu makan, ketak, duduk dalam keadaan macam mana, sakit dekat dia, tak tahu. Sebab tu dia menangis. Dan dia tahu anak dia tipu dia. Jadi tuan-tuan, kalau ada anak kita tipu kita kan, ada kan, kata pergi sekolah, take tuition, pergi cyber cafe rupanya. Ada saya pun sama juga dulu kan, sama. Tapi ingat lah, ni nak beritahu ni, tipu mak ayah bukan syarat untuk jadi ustaz. Dia ada zaman nakal dia tu. Nakal biasalah. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu belagak suci depan orang, Allah kata. Huwa a'lamu biman ittaqa, aku kenal kamu siapa. Sini kan ada baca Al-Mulk kan? Ada baca Al-Mulk kan lepas sembahyang kan? Ada. Kan Allah sebut bawah tu kan ada kertas tuan-tuan pegang kan. Bawah tuan-tuan tengok, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Aku cipta kamu, aku kenal kamu lebih halus. Buat apa saya nak berlakon depan tuan-tuan? Saya pun remaja sama macam anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan main Mobile Legend, saya top global Mobile Legend lagi teruk. Top global dunia tu kan. Sebab saya pegang satu benda je. Orang suruh buat kerja sungguh-sungguh. Orang suruh main sungguh-sungguh. Main kan, orang bagi 5,000 dolar untuk menang benda tu. Main sampai menang. Tapi sama aja, saya tak boleh kata apa ni anak tuan-tuan teruk banyak main game. Saya pun sama. Saya 97, umur saya 25. Apa yang anak tuan-tuan buat, yang itulah yang ada dalam kepala otak saya ni tuan-tuan. Sama aja. Fala tuzaku anfusakum. Jangan belagak suci depan orang. Saya pegang itu. Sama aja. Jadi tuan-tuan, bila kata macam tu diringkaskan cerita tuan-tuan, kalau anak-anak kita bohong kita kan, tuan-tuan kata terus kat dia, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Tu dia tengok muka dia kan. Ayah dengar kamu kata pi tuition, rupa-rupanya pi lepak dengan kawan kedai depan surau apa contoh kan. Anak dia pun, ayah minta maaf ayah. Tuan-tuan pun jawab dekat dia, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Tu dia terkejut tu. Anak tuan-tuan, sejak bila ayah aku hafal Arab main tu. Terkejut, esok berubah terus dah. Mungkin lah, dia tak tahu macam mana kan. Jadi tuan-tuan, diringkaskan cerita buta mata Nabi Yaqub, Nabi Yusuf sampai ke sana. Ni saya langkau lagi tuan-tuan. Sampai saja ke Mesir, jumpa pula dengan Zulaikha pula goda Nabi Yusuf, koyak baju dekat belakang, masuk dalam penjara pula. Tuan-tuan, tengok tu kehidupan dia. Dia tak mimpi hari ni, esok jadi kenyataan. Kalau tuan-tuan tengok, mimpi tu ayat yang keempat jadi kenyataan, ayat yang ke-100 baru dia diiktiraf jadi raja. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk dalam penjara pula, jumpa 2 orang kawan. Seorang mati, seorang lagi Nabi Yusuf pesan kat dia, ingat bila kamu keluar nanti, bagi tahu dekat raja yang aku ni pandai terjemah mimpi. Member keluar lupa pula bagi tahu kat raja, tak guna punya kawan. Ada macam tu, saya dah baca, ya Allah tak guna punya kawan Nabi ni. Lepas tu baru dia teringat, sebab time tu raja mimpi lembu kurus telan lembu gemuk, gandum yang ada di tangkai terabur di bawah, betul lah, maknanya akan berlaku kemarau. Nabi Yusuf terjemah mimpi akan berlaku kemarau, buat simpanan gandum dan sebagainya. Tu dia adalah ada lagi ulama syarah berkaitan dengan kewangan ekonomi ni. Yang tu next time lah saya cerita kat tuan-tuan. Bila sampai masanya diringkaskan cerita, dah lama dah Nabi Yusuf dah handsome besar dah tuan-tuan. Abang-abang Nabi Yusuf nak buat sistem barter, nak tukar barang dengan pihak istana kan, nak buat pertukaran barang lah, gandum. Jadi bila datang saja ramai-ramai, Bunyamin tak bawa, adik Nabi Yusuf tak bawa, sebab Nabi Yaqub tak pergi bawa, takut jadi macam Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf kenal lah ni abang-abang dia, adik-beradik dia. Nabi Yusuf tanya, mana adik kamu seorang lagi? Yusuf dia tak ada. Bunyamin mana? Bunyamin ada dekat rumah. Bawa dia datang sini, baru kita buat sistem barter. Dia ringkaskan cerita, dia orang balik, pujuk ayah dia, bawa juga. Sampai Nabi Yusuf buat plan, ambil pekakas raja ni, cawan raja, masuk dalam beg Bunyamin. Bila masuk saja, dia orang nak balik ke Palestin balik, pegawai kata, berhenti, kamu semua penipu. Kamu datang bukannya nak tukar barang, kamu datang kat sini untuk mencuri. Kata abang-abang Nabi Yusuf, kami datang dalam keadaan hati yang murni, niat nak tukar barang. Okey,
Pegawai kata, kalau ada barang tu dekat beg siapa-siapa, tuan punya beg tu akan ditinggalkan di sini. Kenderaan tu akan ditinggal di sini. Cek dalam kenderaan abang ni, tak ada. Tiba-tiba, bila buka beg Bunyamin, kenderaan Bunyamin, pak, jatuh cawan raja. Bunyamin, kamu penipu, kamu pencuri, kamu akan ditinggalkan di sini. Ini semua plan Nabi Yusuf, tuan-tuan. Bila dia orang balik, tuan-tuan, Nabi Yaakob minta juga tolong merayu pada raja, bawa balik Bunyamin. Nabi Yusuf kenal lah dengan adik dia time tu. Boleh ke saya laju macam ni? Sini azan dulu ke macam mana? Ha? Terus ya? Sampai pukul apa? Azan boleh. Hari ni saya tak balik, selalu saya balik kan. Hari tak bagi azan tu. Kita sambunglah 10 minit, lepas tu kita balik. Boleh? Boleh. Kita semayang dulu lah, lepas tu kita balik. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, mana tadi tuan? Dia orang bawa Nabi Yaakob minta abang-abang dia pujuk raja untuk bagi balik adik dia. Okey, bila sampai saja kali seterusnya tu, diringkaskan cerita, tuanku tolong bagi balik adik kami. Maka Nabi Yusuf tanya, bagaimana adik kamu seorang lagi nama Yusuf? Terkejut abang-abang Nabi Yusuf. Hal anta Yusuf? Adakah kamu ni Yusuf? Naam, aku ni Yusuf. Wa hadha akhi, ni adik aku Bunyamin. Yusuf, kami minta ampun, minta maaf Yusuf. Dia orang minta maaf lah kat Nabi Yusuf. Tolonglah ampunkan kesalahan kami Yusuf. Jom balik sama-sama. Ayah buta mata rindukan kau Yusuf. Jom balik sama-sama Yusuf. Nabi Yusuf balik ya tuan? Dalam Quran cerita. Dia tak balik. Dia nak balik. Dia kata apa? Dia buka baju dia. Dia kata, idhab bi khamisi hadha. Bagi baju ni dekat ayah, suruh ayah cium baju ni. Sikit nota kaki kat sini tuan-tuan. Walaupun saya cerita macam ni kat tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh buat dekat orang yang sakit benda ni. Yalah, saya duduk ingat cerita dalam Quran. Buka baju bagi cium. Oi, yang ni Nabi dengan Nabi saja. Kita tak boleh. Yang kawan kita tengah nazak kat rumah, meninggal terus bagi cium, bau ketiak. Tak boleh lah. Ni Nabi dengan Nabi, dia mukjizat. Sama lah juga macam penyembelihan kan, Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia. Yang tu tak boleh buat. Lagi duduk telefon anak pula lepas dengar ceramah semangat kan. Dik ada kelas kan malam ni. Itulah baru habis kelas ya. Taklah semalam ayah mimpi sembelih adik ya. Anak pula lepas dengar ceramah pula dalam college. Tak apalah ayah, buatlah apa yang Allah suruh, mudah-mudahan jadi orang yang sabar. Tak
Tak boleh. Ada benda yang boleh buat, ada yang benda tak boleh buat. Salah satu dia, yang baju ni pun tak boleh buat juga. Mak sakit dah kat kampung, kirim baju post. Baju yang pakai tu post, suruh cium, tak boleh. ICU terus. Okey, jadi tuan-tuan, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jadi bila balik saja, dia ringkaskan cerita Nabi Yaqub dekat rumah dengan menantu-menantu tu. Nabi Yaqub dia jadi macam ni. Kata orang, aku baru Yusuf ni. Menantu kata, ayah, cukuplah ya. Yusuf dah lama tinggalkan kita. Nabi Yaqub kata, aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Maka datang abang-abang Nabi Yusuf, anak-anak dia lah. Ayah, Yusuf masih lagi hidup ayah. Dia jadi raja muda Mesir ayah. Ayah, cium baju ni ayah, mata ayah akan kembali balik. Nabi Yaqub cium baju, mata pun nampak kembali. Nabi Yaqub pusing dekat menantu tadi. Kan aku dah cakap, aku tahu apa yang kamu semua tak tahu. Jadi tuan, time tu berlakulah drama. Drama apa? Anak-anak Nabi Yaqub pun menuntut dekat Nabi Yaqub, minta ampun dekat Nabi Yaqub. Ayah, tolong ayah, minta Allah ampunkan dosa kami ayah. Tuan-tuan tahu apa kata Nabi Yaqub? Aku akan minta ampun dekat Allah. Soalan saya, Nabi Yaqub dah minta ke belum? Belum lagi. Maknanya akan minta. Ada satu time dia nak minta. Kata ulama tuan-tuan, Nabi Yaqub mohon dekat Allah keampunan untuk anak-anak dia tadi tu pada malam Jumaat. Sebab itulah kita baca Yasin malam Jumaat. Orang duk kata macam-macam kat kita. Time tu malam Jumaat, doa makbul kot. Nabi-Nabi pun banyak bermunajat malam Jumaat. Khamis malam Jumaat lah. Okay, jadi tuan-tuan, bila Nabi Yaqub doa tu, dan Nabi Yaqub pun berpindahlah dengan isteri dia, dengan anak dia pergi ke Mesir. Okey, kalau tuan-tuan rajin sikit kan, buat kajian sikit baca. Tuan-tuan tahu tak Israel mula buat perangai sejak bila? Sejak ni lah. Tapi bukan sejak time ni. Bila Nabi Yaqub dan Nabi abang-abang Nabi Yusuf dan isteri dia pindah ke Mesir. Kalau tuan-tuan baca dalam lagi, Raja Mesir ada bagi satu tanah dekat ahli keluarga Nabi Yusuf. Bagi tanah. Tanah tu kan tuan-tuan jangan lupa, Ishak, Yaqub, Yusuf tu semua keturunan Bani Israel, tuan-tuan. Bukan kata keturunan Nabi ni tak elok tak, tapi puncanya bukan Nabi. Tuan tak, kita tengok bila Nabi Yusuf ni, saya tapis-tapis sikit Nabi Yusuf ni dia jadi raja. Keturunan selepas daripada tu, dia orang mula rasa gah. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, dia orang mula rasa gah sebab yalah keturunan Nabi Yusuf kot. Dan last kali sampai dah tahap dia orang pergi ke pasar, tak nak bayar duit. Tak nak bayar duit sebab apa? Yalah keturunan geng-geng pembesar Mesir. Time tu lah mulalah naik golongan Bani Israel ni, tuan-tuan. Dia bukan time Nabi tu, bukan keturunan Nabi tu tak. Bawah lagi tu. Sebab ada satu tanah dekat situ. Dia mula start lah. Dekat Mesir tu, kat Palestin, tuan-tuan. Okey. Diringkaskan cerita, tuan-tuan, bila dia orang sampai saja ke istana Nabi Yusuf tu, Nabi Yusuf letak dan ibu dan ayah dia di singgasana raja, dan abang-abang yang lain termasuk Bunyamin, sebelah orang tu berdiri di depan dia. Dan jadilah ayat yang ke-100 tadi. Apa dia? Semua pakat tunduk dekat Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kata, ayah, yang ni mimpi aku ayah. Sebelah bintang, termasuk bulan dan matahari, tunduk sujud pada aku ayah. Dia jadi kenyataan ayat yang ke-100. Poin dia dekat sini, tuan-tuan. Kata ulama, abang-abang dia tak boleh jadi bintang, melainkan abang-abang dia tu semuanya Nabi. Kata ulama, abang-abang Nabi Yusuf diangkat menjadi Nabi selepas Allah ampunkan kesalahan dia orang, tuan-tuan. Sebab tu kita buat jahat macam mana pun, buat dosa macam mana pun, pengampunan Allah sentiasa terbuka untuk kita. Kita buat jahat, Allah ampun dosa kita, kita minta ampun dekat Allah, Allah akan angkat martabat kita. Tuan-tuan, semua orang buat dosa dalam ni. Saya pun buat dosa juga, tuan-tuan. Tuan-tuan buat dosa, acik buat dosa, semua orang buat dosa. Tapi Allah tak suka dekat orang yang perfectionist. Perfectionist ni dia buat salah, tapi dia tak ngaku dia buat salah. Tapi Allah suka orang yang berdosa dan orang yang bertaubat. Dalil apa? Dalil, Ustaz. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah sayang, Allah kasih, Allah cinta dekat orang yang bertaubat. Soalan saya, kenapa Allah cinta dekat orang yang bertaubat? Apa orang yang bertaubat tu buat? Dia buat dosa, jadi dia minta ampun dekat Allah. Allah suka macam tu. Wa yuhibbu mutatahhirin. Allah suka orang yang ambil wuduk, menyucikan diri, mandi wajib dan sebagainya. Jadi tuan-tuan,
pengajaran dia dekat sini apa? Ujung ni, penutup kat sini. Tadi saya beritahu kat tuan-tuan, Nabi Yaqub minta ampun, Allah angkat darjat abang-abang Nabi Yusuf menjadi Nabi. Saya ambil satu istilah tuan-tuan, tak semua benda yang jatuh, benda tu tak berguna. Hujan jatuh daripada langit sebagai permulaan tumbuhan-tumbuhan yang baru tuan-tuan. Sebab tu bila kita minta ampun dengan Allah, Allah akan angkat martabat kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut sari'u, cepat, segera, mai sini, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, minta ampun pada aku, wa jannatin arduhas samawati wal ard, aku bagi syurga seluas langit dan bumi. Tapi tuan-tuan, itu sikit. Sini pengajaran penutup kita hari ni. Boleh penutup tuan-tuan, Allah kata kat sini, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Kamu semua tak am kuntum, kamu semua tak tengok ke apa yang berlaku ketika mana Nabi Yaqub didatangi maut? Yang anak dia tadi ni 12 orang Nabi. Kalau tuan-tuan buka dalam sirah pun, kita takkan jumpa yang keturunan Nabi tu, yang anak cucu cicit dia semua Nabi. Kalau ada Nabi Adam dengan Nabi Syis, tu pun terpotong lah. Itu pun terpotong. Yang ni Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, semua direct Nabi. Nabi Yaqub 12 orang Nabi. Makna dia tak ada lagi yang sejarah yang macam tu. Makna dia keturunan ni keturunan yang mulia, yang hebat. Okey. Tapi tuan-tuan, bila Allah kata kat sini, kamu tak tengok ke apa yang berlaku ketika mana Nabi Yaqub nak meninggal dunia? Jom kita tengok sama-sama. Nabi Yaqub kumpulkan 12 orang anak dia tuan-tuan, yang semuanya tu Nabi. Kumpulkan bila Nazak ni nak meninggal dunia, kumpulkan semua 12 orang anak dia. Dia tanya soalan kat sini, ma ta'budu namim ba'di. Tuan-tuan, ni Quran ni sepatutnya Nabi Yaqub tak perlu tanya pun soalan macam ni tuan-tuan. Dia tak perlu tanya, sebab anak dia semua Nabi. Apa soalan dia? Anak 12 orang ni Nabi, semua Nabi ni. Siapa kamu akan sembah selepas aku mati? Dia Nabi, kamu tu Nabi, anak kamu Nabi, atuk kamu Nabi, ayah kamu Nabi, Nabi Ibrahim. Perlu ke tanya soalan macam ni? Sedangkan dia lagi power, anak dia 12 orang Nabi. Sepatutnya dalam Quran ni tak perlu pun cerita benda ni. Tapi kenapa dalam Quran cerita dekat kita hari ni, dan Allah sebut, kamu tak tengok ke apa berlaku dekat Nabi Yaqub ketika dia nak meninggal dunia? Makna dia penting ayat ni untuk kita semua, termasuk dengan diri saya. Apa dia? 12 orang Nabi Yaqub bertanya, siapa kamu akan sembah selepas aku mati nanti? Kita fikir logik tahulah, dia anak dia Nabi, mesti dia akan jawab sembah Allah. Memang dalam Quran sebut, kami akan sembah Ismail wa Ishak, Ibrahim wa Ismail wa Ishak, atuk moyang kita punya Tuhan, iaitu Allah Ta'ala. Anak dia boleh jawab sebab anak dia Nabi. Tapi soalan saya, kenapa dialog ni ada dalam Quran hari ni untuk kita? Jawapan dia ialah, habislah penutup. Jawapan dia ialah, ulama bagi tahu pada kita, khawatirnya seorang ayah, walaupun dia Nabi, risaunya, khawatirnya seorang ayah akan iman anak-anaknya, akidah anak-anaknya selepas dia mati nanti. Sebab iman tak dapat diwarisi tuan-tuan. Contoh Quran juga cerita kat kita, irkam ma'ana, anak jom naik dengan aku atas kapal. Anak dia boleh jawab, dalam Quran sebut, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan berenang sampai bukit sana ya, akan selamatkan aku daripada banjir. Anak Nabi Nuh, boom, ombak datang. Anak ayah dia kata, la asimal yaum min amrillah, tak ada siapa boleh selamat atas dunia ni melainkan naik atas kapal, jom ikut aku. Ombak naik, boom. Nabi Nuh terduduk. Nabi Nuh persoal dekat Allah, innahu min ahli. Ayat Quran ni tuan-tuan, innahu min ahli, tu anak aku tu ya Allah. Dia macam tu lah maksud dia, tu anak aku tu ya Allah, aku ni Nabi, sekurang-kurangnya bagilah hidup anak aku. Maksud dia itu, kata ulama, dia macam mengeluh, ya Allah, ni anak aku ni mati ni, sekurang-kurangnya bagilah hidup aku ni Nabi. Allah balas apa? Innahu laisa min ahli, dia bukan anak kamu. Wa innahu amalan ghairu soleh, perangai dia buruk, tak elok akhlaknya. Jadi tuan-tuan, sebagai tahun baru ni tuan-tuan, dah tumbuh macam cendawan ajaran-ajaran sesat dekat negara kita ni. Saya dengan beraninya nak menyeru dekat tuan-tuan juga, kita kena ada macam mana sifat yang ada pada Nabi Yaqub, iaitu khawatir iman anak-anak kita. Tanya dekat sekolah,
cucu kita belajar apa kat sekolah hari ni? Tanya dah tuan-tuan. Belajar pendidikan Islam. Oh, hari ni adik belajar tentang Isra' Mi'raj. Ustazah kata Isra' Mi'raj cerita dongeng. Oh, macam mana tu tuan-tuan? Iman anak-anak kita. Tambah ada fahaman-fahaman baru. Lepas sembahyang tak payah baca doa dah. Sebab saya remaja, saya kata tuan, saya remaja. Saya nak benda yang remaja nak. Apa dia? Nak cepat, nak settle habis terus. Contoh apa? Oh, orang kata semayang ni dah doa, lepas main tak payah baca doa. Seronoklah saya. Fast. Orang panggil wow factor. Wow, seronoknya. Oh, semayang subuh tak payah baca kunut. Seronok. Kahwin ni boleh kahwin 3 hari saja. Syiah. Kan dengan nilainya sebiji handphone. 3 hari je. Kahwin apa tu orang panggil? Nikah mut'ah kan? Seronok tak orang muda? Seronok kan? Tapi tuan-tuan jangan salahkan orang yang contohnya macam tadi saya bincang dekat masjid tadi, jangan salahkan orang yang macam mana nak kata, dia Syiah, tuan-tuan jangan maki dia. Mungkin dia nak ikut ajaran kita, tapi dia jumpa cikgu yang salah, guru yang salah, bimbing dia balik, terang balik dekat dia apa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Sebab kita nak lawan dengan orang susah kan? Susah. Dia mesti pegang benda yang dia seronok je. Jadi itulah pengajaran yang saya boleh share dengan tuan-tuan hari ni. Ada rezeki kita jumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih banyaklah tuan-tuan. Bonus saya boleh lah sampai pukul 9 lah. Okey, ala-alang tahun baru ni kita doa sama-sama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jika di antara kami ini ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ini ada ahli keluarga yang sakit, sembuhkan penyakit ahli keluarga ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur semua yang hadir pada ini dan kebaikan ya Allah. Pemudahkanlah urusan semua penduduk desa mewah ini ya Allah. Murahkanlah rezeki semua penduduk di sini ya Allah. Cemerlangkanlah pelajaran anak-anak kami ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada wabak penyakit dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, jika di kalangan kami ini atau bukan di kalangan kami, di kalangan hamba-Mu yang akan pergi bertemu denganmu, maka kau matikanlah kami dan mereka dengan mati yang baik, dan janganlah kau mati kami dan mereka dengan mati tidak baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.